Dah dengar ke? Kejap. Okey, boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar kan? Mulakan. Dengar kan? Dengar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah. Okey, sorry awak. Saya pun bebel pula kat awak kan. Dia macam stres nak releasekan ni. Rasa macam, saya tak sabar nak sekolah. Hopefully, saya berdoa harap-harap MKN tu, maksud saya bila kes dah berubah, rules nak pergi sekolah ni dah berubah. So basically hopefully kita dapat jumpa ramai orang lah. Macam bila separuh-separuh ni pun, saya rasa macam tak best untuk cikgu dan tak best untuk korang. Kesianlah korang juga kan. Macam dah tinggal beberapa bulan je nak habiskan sekolah, tak dapat jumpa all your friends kan. So basically hopefully nanti lama-lama berubah lah dia punya dasar tu kan. Alright. So saya terang dulu, saya punya style pula, saya terang dulu and then baru kawan awak bentang. Sebab saya rasa bila saya terang, awak faham sikit lah kawan awak tengah membentangkan yang mana satu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Soalan nombor 3 ni, soalan I ni, ini adalah tajuk tingkatan 4 bab 5. Bab 5 ke bab 4? Bab 4. Ini adalah bab 4. So dalam bab 4 ni kita cerita pasal kita ada dua jenis bahan. Satu adalah sebatian organik, satu lagi sebatian bukan organik. So bab 4 ni kita cerita pasal komposisi kimia. So komposisi kimia kita ada sebatian organik, satu lagi tak organik, sebatian tak organik. Sebatian tak organik ni ada satu je, which is H2O lah. Kemudian sebatian organik yang paling famous dekat sini awak belajar pasal karbohidrat. Awak belajar pasal karbohidrat, lepas tu awak cerita pasal protein, lepas tu awak cerita pasal lemak, and then satu lagi adalah asid nukleik. Asid nukleik ni yang kurang famous sikit, tapi benda ni penting. Right, asid nukleik. Okay, now asid nukleik ni sebenarnya adalah unit asas untuk DNA. So basically DNA kita ni unit asasnya adalah asid nukleik. So asid nukleik ni membina rantai, so senang kata rantai ni ada dua jenis. So saya ulang slow-slow. Asid nukleik ni adalah satu unit asas. Okay, now rantaian asid nukleik ni, okay, kita kenali dia, polimer dia, kita kenali dia adalah sebagai polimer nukleotida. So asid nukleik ni sebenarnya, saya salah, saya ulang lagi sekali, bismillahirrahmanirrahim. Itulah siapa suruh start membawang, kan tiba-tiba ilmu tak berkat. So saya ulang lagi sekali, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cerita pasal sebatian. Sebatian ada dua jenis, satu adalah sebatian organik, satu lagi adalah sebatian tak organik. So sebatian organik ni dia terdiri daripada karbohidrat ni biasa, protein, lemak dengan asid nukleik. So asid nukleik ni unit asas asid nukleik ni adalah nukleotida. Nukleotida ni terdiri daripada 3 struktur, which is dia terdiri daripada fosfat, dia ada gula pentosa, GP, gula pentosa, dan juga dia ada base bernitrogen. So ini adalah satu unit, ini kita panggil dia sebagai nukleotida. So nukleotida ni terdiri daripada 3 struktur. So dia ada gula. Okay, gula ni namanya gula pentosa. Pentosa ni if I'm not mistaken, betulkan saya punya kimia organik ya, dia ada 5 sudut ke? Macam ni kan, ni pentosa.
1, 2, 3, 4, 5. Okey, so dia ada 5 sudut. Okey, kemudian dia ada kumpulan fosfat, kemudian dia ada base bernitrogen. Base bernitrogen ni, okey, dia ada pasangan, dia ada soulmate dia. Dia ada pasangan hidup dia. Okey, so kalau adenina, untuk DNA ni, katakanlah adenina, partner dia, awak tengok sini ya, kalau adenina Adam. Soulmate Adam siapa? Soulmate Adam adalah Timah. Konon. Adam ni soulmate-nya adalah Timah. Kalau katalah Siti, okay, soulmate dia adalah Gino katalah atau siapa-siapa lah. So basically senang kata base bernitrogen ni ada pasangan dia. Pasangan tu dia adalah pelengkap. Maksud sebagai pelengkap macam ni lah. Dia bukannya T partner dengan T. Tak. T mesti partner dengan A. So macam tu lah. Macam Adam partner dia Timah. Kalau Siti partnernya Gino, something macam tu. Okay, so senang kata satu unit nukleotida, asid nukleik, unit asasnya adalah nukleotida. Nukleotida ni, ini satu nukleotida. Satu nukleotida ni terdiri daripada 3 struktur, which is kita ada base bernitrogen, kita ada gula pentosa dan juga ada kumpulan fosfat. Okay, kemudian kita tengok kat sini. Now, asid nukleik ni kita boleh pecahkan kepada 2 jenis. Satu adalah RNA, satu adalah DNA. Yang paling famous kita selalu dengar adalah DNA. So, DNA ni kita boleh jumpa kat mana? Kita boleh jumpa dekat nukleus, kloroplast, mitokondria dalam bentuk berbenang polinukleotida. So, senang kata, kalau satu nukleotida, kalau banyak-banyak, itu kita panggil dia sebagai polinukleotida. Kalau rantaian DNA, dia adalah rantaian polinukleotida ganda 2. Okey, so rantaian DNA ni dia terdiri daripada sama tadi kita cakap fosfat, pentosa dengan base bernitrogen. Awak ingat tau, soulmate masing-masing. Adam, soulmate-nya Timah. Kalau Gino, soulmate dia Siti. Konon macam tu lah. Okey, now, apakah fungsi DNA? Fungsi DNA ni dia adalah unit pewarisan dan dia terlibat dalam sintesis protein. Apakah itu RNA? Ribosom ni. RNA ni boleh jumpa kat mana? So sama juga kita jumpa nukleus, ribosom dan juga sitoplasma. Tetapi bezanya kalau DNA ni dia adalah 2 rantaian. Kalau RNA ni dia single. Okey, tapi persamaannya dua-dua adalah rantai polinukleotida. Persamaannya DNA dengan RNA dua-dua adalah polinukleotida. Cuma bezanya satu tu single. RNA dah biasa single. DNA dia double. Persamaannya dua-dua dia adalah rantaian polinukleotida. Okey, kalau RNA ni apa? Dia macam photostate. Dia menyalin maklumat oleh DNA. Senang kata ini DNA, maklumat genetik. So kita nak salin, dia punya maklumat genetik itu adalah kerja RNA. So macam mana RNA boleh salin? Sebab RNA ada 3 bahagian. So dia terdiri daripada mRNA, rRNA and then tRNA. Okay, right. So ini adalah asid nukleik. Okay. Now, so kita teruskan. Ain, siapa nak bentang? Pula Ain, ada siapa nak bentang? Razi. Okay, alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim Razi. Saya jadi, apa tu nak cakap? Yang controller. Saya tukang ni, gerak-gerakkan je. Okay, Razi boleh mulakan. Yang ni yang ni nama bahagian label P dengan Q ni ke? Ya. Baca soalan, jawapan. Macam tu lah. Okay. Okay. Alright, teruskan. Okay, A. Namakan bahagian yang berlabel P dan Q. P kumpulan fosfat. Q gula deoksiribosa. Okay, betul buat je. Lepas tu B. Bahagian yang berlabel R mestilah berpasangan dengan saya betul tanya lagi untuk sekali. membolehkannya. Okay. Okay. Baca B. Bahagian yang berlabel R mestilah berpasangan dengan betul untuk membolehkannya berfungsi. Okay. Padankan pasangan tersebut dengan betul. Lepas tu ada Nina tu dengan Tiamina. Kalau sitosina tu dengan guanina. Okay. Alright. Okay. C, DNA dan RNA adalah 2 jenis asid nukleik. Nukleik.
Terang perbezaan dari segi struktur bagi kedua-duanya. Kalau DNA terdiri daripada dua rantai polinukleotida, manakala RNA terdiri daripada satu rantai polinukleotida. Okey, kalau macam ni, dia baru dapat satu markah tau. Garis ni kan. Sebab dia pair tu satu, dia cakap satu ni terdiri daripada dua rantai. Satu ni satu rantai. So ni baru satu perbezaan. Satu lagi perbezaan? Apa lagi perbezaan dia? Perbezaan antara RNA dengan DNA. Tunggal dengan ganda boleh ke? Boleh. Yang ini kan, kalau lah nak to be smart kan, terdiri daripada dua rantaian polinukleotida, tambah je belakang ni. Ini adalah tunggal. Yang sini adalah Ganda. Ganda dua. Very good Razi. Kira faham lah tadi saya terang tu. Ganda dua. Okay, good. Okay. Ni, satu lagi. Oi, D. Ya. Ni. Okay. D. Apakah yang akan berlaku jika suatu sel tidak mempunyai asid nukleik? Okay. Sel akan mati kerana tidak dapat menghasilkan protein-protein penting untuk kemandirian sel. Yes, very good. Kerana sel akan mati. Okay, very good. Okay. Tahniah Razi. Okay, great explanation. Yang lain semua faham tak? Faham cikgu. Cikgu Razi ajar bagus. Okay, teruskan. Jadi kumpulan siapa ni? Oh, yang ini yang berpeluh sikit. Okay, yang ni saya cerita dulu tau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ni kita cerita pasal sistem pengangkutan tau. Okay, sistem pengangkutan ada dua jenis. Paling utama sekali adalah sistem peredaran darah. Yang satu lagi adalah sistem limfa. Okay, saya ulang lagi sekali tau. So, dalam sistem pengangkutan ni, senang kata, macam awak nak balik kampung. Katakanlah kampung awak dekat Johor. Bayangkanlah awak nak balik Johor. Katakanlah nak balik Johor. So, awak nak balik Johor ni, ada dua cara. Sistem pengangkutan ni macam satu highway, satu jalan kampung. Katakanlah kalau nak cepat, kita lalu highway. So, nak bayangkan sistem peredaran darah ni adalah sistem pengangkutan, bayangkan macam highway. Kalaulah sistem limfa ni macam jalan kampung, dia akan sampai juga dekat Johor. Bayangkan Johor tu jantung. Johor jantung. At the end, ending dia mesti sampai ke jantung. So katakanlah apa-apa bahan, kalau diangkut ke dalam sistem peredaran darah, dia akan kembali ke jantung. Sistem limfa pun sama, dia akan kembali ke jantung. So sebab tu orang kata, ada satu term, dia kata sistem limfa ni adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Kenapa? Sebabnya nanti kita akan cerita, ending dia nanti dia akan kembali ke jantung. So cerita dia macam ni. Ini adalah sistem peredaran darah, saya cerita mula macam ni. Awak bayangkan yang warna merah ni dulu tau, nombor satu. Saya ambil merah. Cerita dia mula kat sini, kat jantung. So kat jantung ni awak tengok dia warna merah, dia bawa darah beroksigen banyak nutrien. So bayangkan sini banyak oksigen, sini banyak nutrien. Okay, so jantung pump darah, so darah tu akan bergerak melalui salur darah. So salur darah kita ada berapa jenis? Kita ada berapa jenis salur darah? Okay. Now, salur darah kita ada 3 jenis. Tak apa tahu. Sistem peredaran darah terdiri daripada 3 komponen. So, dia terdiri daripada jantung, terdiri daripada salur darah, and then dia terdiri daripada darah. Salur darah kita ada 3 jenis. So, kita ada arteri, kita ada vena, dan satu lagi kita ada kapilari darah. So bayangkan, mula saya cerita, saya masih lagi cerita kat jantung. Jantung akan pump darah. So dia bawa darah beroksigen. So darah tu nanti dia akan mengalir pergi ke arteri. Dan ending dia sekali nanti akan sampai ke kapilari darah. So cerita dia kat sini tau. So sekarang bayangkan, ini adalah arteri. Lepas tu kita ada arteri paling kecil, namanya adalah arteriol. Yang ini pula halus-halus ni, ini adalah kapilari darah. So awak ingat, dalam darah yang warna merah ni, dia ada banyak nutrien. Dia ada banyak oksigen. So darah ni nanti bila dia akan mengalir melalui arteriol, kapilari darah, kemudian ada bahan daripada plasma darah tu terturas keluar. Okay, now semua terturas keluar kecuali molekul besar.
So far sampai sini faham tak? Saya tengah cerita darah tu daripada jantung, dia bawa pergi arteri, lepas tu kapilari. Bila dekat kapilari sahaja, awak nampak saja kapilari, awak nampak kat sini, ini berlakunya pertukaran bahan. Okey, pertukaran bahan. Maksudnya ada bahan ni meresap keluar. So sekarang, bayangkan dekat sini, bayangkan ada bahan meresap keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada bahan meresap keluar. Contohnya oksigen, contohnya glukosa. Okey, tapi ada molekul besar which is ada 3 molekul besar tak terturas keluar. If I'm not mistaken, kita ada platelet, kita ada protein plasma dan satu lagi adalah sel darah merah. Okey. Now, so sekarang bila dia terturas keluar, sekarang bendali ni sekarang kita kenali dia sebagai bendali tisu. Senang kata, badan kita ada 3 jenis bendali. Kalau bendali tu dalam salur darah, namanya adalah darah. Kalaulah bendali tu membasahi sel, sekarang kita kenali dia sebagai apa? Sebagai bendali tisu. Now, bendali tisu ni, okey, katakanlah bila tadi saya ulangi sekali kan, darah akan terturas keluar, dia akan membentuk bendali tisu. So, sekarang dekat sini. So, dia akan membentuk bendali tisu. Bendali tisu ni adalah hasil daripada sebahagian daripada plasma darah yang terturas keluar menjadi bendali tisu. Bendali tisu ni setelah terturas keluar, ada yang terturas keluar. So, basically, dia orang kena kembali ke dalam sistem peredaran darah. Kenapa? Sebab bila dia berlaku kat sini, ada bahan lain pula. So maksudnya ada bahan kumuh. Maksudnya awak bayangkan dekat tisu ni, dia ada pertukaran bahan lah kan. So katakanlah sel ni akan ambil oksigen. Lepas tu dia akan hasilkan karbon dioksida. So senang kata dalam bendali tisu ni ada juga nutrien dan juga ada juga bahan kumuh atau bahan toksik hasil daripada proses respirasi sel. Okay. So senang kata bendali tisu ni akan kembali ke dalam sistem peredaran darah. Sekejap So kita nak kata 85% bendali tisu ni dia akan meresap balik ke dalam kapilari darah. Yang ni tak ada masalah tau. Bila dia masuk dalam kapilari darah, dia akan terus kembali ke jantung melalui vena. Yang 15% ni kesian. 15% bendali tisu ni dia tak dapat kembali ke dalam sistem peredaran darah, tak dapat kembali ke bendali tisu ni kan, dia tak dapat kembali. So dia terpaksa melalui sistem limfa. Nah, sistem limfa ni pula dia terdiri pada struktur macam ni tau. Mula kecil yang kita panggil dia sebagai kapilari limfa, lepas tu besar, yang ini kita panggil dia sebagai salur limfa. Salur limfa ada injap, cantik Cikgu Mariana lukis, suka hatilah. Ni ada injap. So awak bayangkan bendali tisu tu dia akan melalui kapilari limfa. Kemudian dia akan melalui salur yang besar lagi, namanya adalah salur limfa. Di sepanjang salur limfa ni ada 2 benda. Dia ada injap dan satu lagi dia ada nodus limfa. So dekat nodus limfa tu banyak sel darah putih. Okay, so senang kata, sebab tu orang kata sistem limfa ni dia ada berkaitan dengan sistem pertahanan badan. Sebab dekat situ ada banyak sel darah putih. So nak bayangkan ni tau, bendali tisu yang kecil tu tadi, apa kita panggil? Yang ada hujung buntu tu kita panggil apa? Kapilari limfa ke atau salur limfa? Kapilari. Terima kasih, kapilari. Kemudian kita ada salur yang besar, kita panggil dia salur limfa. Salur limfa ni dia nak pastikan bendali, bendali tu pergi ke hadapan, dia ada satu struktur yang memastikan bendali tu mengalir dalam satu hala. Apakah namanya? Dia ada? Injap. Yeah, dia ada injap. So injap tu yang memastikan bendali tu akan kembali, akan bergerak di sepanjang salur kapilari limfa, salur limfa, dan dia ada ending paling hujung sekali, kita panggil dia sebagai ductus thorax. Ductus thorax ni dia membawa bendali limfa, membawa limfa yang daripada belah kiri. Kalau ductus limfa kanan, dia bawa bendali dari belah kanan. Okey, tadi saya lupa sangat. Kalaulah salur bendali dalam salur darah, namanya adalah darah. Kalau bendali itu membasahi tisu, kita panggil dia adalah sebagai bendali tisu. Kalaulah bendali itu ada dalam salur limfa atau kapilari limfa, kita kenali dia sebagai limfa. So basically dalam badan kita ada 3 jenis bendali. Kita ada darah, kita ada bendali tisu dan kita ada limfa. Okay, right. So awak tengok dekat sini.
hujung, senang kata, hujung limfa yang paling besar kita panggil dia sebagai ductus. Kalau ductus tu yang membawa limfa daripada belah kiri, kita panggil dia sebagai ductus thorax. Kalau dia bawa bendali tu atau limfa daripada belah kanan kita panggil dia sebagai ductus limfa kanan. Awak tengok kat sini tau. Tengok ductus thorax ni, dia akan terus orang kata directly connected, dia akan berhubung dengan vena. Nama vena tu adalah vena subclavicle kiri. Awak nampak clavicle dia adalah something kat bahu. So vena subclavicle kiri adalah vena yang terletak area bahu. Kalau vena bahu belah kiri, kalau vena subclavicle kanan adalah vena yang terletak belah kanan. Soalan saya, kalau limfa masuk ke dalam vena, sekarang kita kenali apakah nama bendali yang ada dalam vena. Adakah kita tetap panggil dia sebagai limfa ataupun bendali tisu ataupun darah? Alhamdulillah, Huda faham. So kita panggil dia adalah sebagai darah. So kesimpulannya dalam badan kita, kita tengok lokasinya ada di mana. Kalaulah bendali itu ada dalam salur darah, namanya adalah darah. Kalaulah bendali itu ada dalam salur limfa, namanya adalah limfa. Kalaulah bendali itu membasahi sel, namanya adalah bendali tisu. Bendali tisu paling penting, paling utama adalah untuk membasahi sel. So katakanlah kalau tisu awak kering, tak ada bendali, so tidak boleh berlakunya tindak balas biokimia. So maksudnya respirasi sel pun tak boleh berlaku. Sebab tu sel kita ni, sebab tu kalau kita timbang berat kita ni sebenarnya 70% is water, air. Okay, so kita ada banyak bendali dalam badan kita. So kesimpulannya kita nak cakap sistem limfa ni adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Kenapa? Tadi kan limfa tu daripada ductus ni akan pergi ke vena. Dari vena ni dia akan kembali pergi ke jantung. So kesimpulannya, kenapa kita kata sistem limfa ini adalah sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah? Kerana sistem limfa ni membantu 15% bendali tisu yang tak dapat kembali ke kapilari darah ni, dia masuk ke kapilari limfa. Ending dia balik juga Johor. Balik juga sampai jantung. Tapi jalan dia macam beronak duri lah, jauh sikit. Kalau dia lalu highway tu tadi kan, yang warna biru ni kan, senang lah macam lalu highway balik kampung cepat. Okay, dia terus melalui vena, dia terus sampai ke jantung. Tapi kalau dia balik 15% ni, yang nak balik Johor, balik jantung ni, dia lalu sistem limfa, dia beronak duri sikit lah. So bendali tisu tu kena masuk dulu kapilari limfa. Once masuk kapilari limfa, sekarang kita kenali dia sebagai limfa. Daripada kapilari limfa kena singgah pula dekat salur limfa. Lepas tu kat salur limfa tu, kalau salur limfa tu belah kanan, the ending dia pergi ke ductus limfa kanan. Kalau belah kiri, ductus thorax. And then daripada ductus dia terus jump masuk ke dalam vena. So sekarang kita kenali dia sebagai darah. So daripada vena akhirnya dia akan kembali ke jantung. Okay, so di sini apakah perbezaan antara darah, tisu, darah, bendali tisu dan limfa? Yang ini kan, yang ni saya takut macam tak betul sikit lah. Okay, so yang ni jangan ambil So dekat sini, ingat kalau darah tu dalam salur darah, kalau bendali tisu di antara ruang antara sel, kalau limfa adalah dalam salur limfa. Okay, now beza dia. Kalau bendali tisu dia tak ada eritrosit, platelet dan juga plasma, protein plasma. Okay, protein plasma. Protein plasma. Ni pun tak ada protein plasma. Okay, now dekat sini, okay, soalan saya, kenapa bendali, limfa ni ada banyak kandungan lipid? Siapa tahu? Kalau tengok kat sini kan, lipid dia rendah dalam darah, lipid rendah dalam bendali tisu, lipid pun rendah. Kenapa dekat limfa kandungan lipidnya adalah tinggi, banyak? Kenapa? Asal? Siapa tahu? Okay. Ada yang tahu tak? Ada siapa-siapa tahu? Tahu cikgu. Okay. Now, awak ingat tak lektil? So lektil ni sebenarnya kalaulah saya lukis, ya Allah saya malas nak lukis sebab saya lukis cantik sangat kan. Ini lektil. Yang tengah ni, ini vilus. Vilus ni adalah struktur daripada usus kecil. So vilus ni, okay, dia terdiri daripada yang tengah ni namanya adalah lektil.
Okey, lepas tu dia ada banyak kapilari darah. Sebenarnya lektil ini adalah sebahagian daripada sistem limfa. Alright. So, kita teruskan. Okey, siapa nak soalan 4 ni siapa terangkan? Siapa terangkan soalan 4? Semua tak ngaku kan? Tajuk best ni kan? Sekejap. Sekejap. Left the meeting. Saya ada rasa takut je. Tak adalah korang left the meeting. Ada ke yang left the meeting? Orang punya rasa anxiety kalau buat ni rasa lain sikit Soalan 4. Okey, kita. Oh, ada mama. Bukan ke? Sekejap. Oh, bukan. Sekejap. Soalan berapa ni? Soalan 6. Soalan 4 siapa? Oh, salah. Razi. Is it? Razi ni Ni saya tak apa. tadi Razi ke Razi? Tadi saya dah baca. Tapi tak apa Ini lah, awak saya baca baca lagi? je lah. Tak apa, saya baca je lah. Tak apalah Razi, gentleman. Okay, right. Tak. Razi, awak kena ingat walaupun awak baca je, sebenarnya mana tahu masa awak baca tu ada ilmu baru masuk. Sebenarnya kenapa saya suka baca? Ada orang kata, baca pun awak ingat. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, teruskan Razi. Baca dulu. Baca dulu. Okay. Nama bahagian yang berlabel R dan S. R ialah bendalai tisu, S ialah salur limfa. Okay. Lepas tu V menyatakan fungsi sistem limfa. Fungsi sistem limfa ialah pengumpulan bendalai tisu berlebihan untuk dikembalikan ke dalam aliran darah dan pengangkutan lipid dari usus kecil ke aliran darah. Lepas tu C, terangkan proses pembentukan bendalai di dalam R. Itu bendalai tisu. Dia kapilari darah yang kecil dan daya pengepaman jantung menyebabkan darah yang sampai di hujung arteriol kapilari darah bertekanan tinggi. Lepas tu, tekanan yang tinggi membolehkan plasma darah meresap secara terusan dari kapilari darah ke dalam ruang antara sel. Itu plasma darah yang memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel dikenali sebagai bendalai tisu. Okay. Alright, okay. Ada lagi tak? Tak ada. Okay, so saya bacakan dulu macam ni tau. Okay, thank you. Terima kasih Razi, gentleman awak. Okay, right. Good lah, good for you. At least awak mencuba. Sebabnya tak semua orang nak berani mencuba, which is saya respect benda tu. Now, kalau dia kata proses pembentukan bendalai ni, pertama awak cerita pasal keyword dia adalah diameter. Pertama sebenarnya kita nak cakap dekat sini adalah perbezaan diameter. Keyword dia yang first sebenarnya adalah perbezaan diameter. Perbezaan diameter antara salur darah, dia akan mewujudkan tekanan. Daripada diameter besar menjadi kecil, keyword yang kedua adalah mewujudkan tekanan. Ayat keyword pertama adalah diameter kapilari yang kecil disebabkan perbezaan diameter daripada besar jadi kecil. Diameter. Kedua adalah cerita pasal bila berlakunya perbezaan diameter, dia akan mewujudkan tekanan yang tinggi. Okay, so apa kesan tekanan yang tinggi? Dia akan menyebabkan plasma darah meresap keluar. Ni keyword dia. Bila dia meresap keluar sekarang, okay, dia akan membentuk bendalai tisu. So senang kata darah tu mengalir daripada besar menjadi kecil, lepas tu ada bahan terturas keluar. Bahan yang terturas keluar tu kita panggil dia adalah sebagai bendalai tisu. Now dekat sini, apakah fungsi sistem limfa? Fungsi sistem limfa adalah pengumpulan bendalai tisu berlebihan untuk dikembalikan dalam aliran darah. Okey sini. Dan satu lagi pengangkutan lipid, dan satu lagi ada satu kataan jap. Adalah untuk menghasil sel darah putih. Jap. Korang ada buku nota tak? Tak ada cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia punya keperluan dia adalah terlibat dalam pertahanan badan. Saya tambah sikit Terlibat dalam pertahanan badan. Dalam sistem pertahanan badan. Kenapa sistem limfa ni terdiri daripada terlibat dalam sistem pertahanan badan?
Sebab apa tadi saya kata? Kenapa kita kata sistem limfa ni dia part of sistem pertahanan badan? Sebab dekat sistem limfa dia ada nodus. Dekat nodus limfa tu ada apa? Sel darah putih. Yeah, very good. Tengok bila awak bentang kan awak lebih confident nak jawab. So it's good for you. So dekat kita punya nodus limfa kita ada sel darah putih yang kita panggil dia adalah sebagai limfosit. Soalan saya, limfosit ni terlibat dalam proses apa? Dua jawapan. Limfosit ni terlibat dalam proses fagositosis ke atau penghasilan antibody? Kalau kita cerita pasal limfosit ni dia terlibat dalam mana satu? Proses fagositosis ke atau penghasilan antibody? Limfosit. Dia terlibat dalam proses fagositosis ke yang telan-telan sel-sel yang dah mati tu ke, yang serai antigen, yang pergi telan antigen ke atau menghasilkan antibody? Ya, very good Huda. Dia terlibat dalam penghasilan antibody. So pengumpulan bendali tisu yang dikembalikan dalam aliran darah ini sebenarnya kita nak cakap ayat paling mudah adalah sebagai pelengkap kepada sistem peredaran darah. So fungsi sistem limfa ni ada 3 paling utama. Pertama, dia terlibat dalam pertahanan badan. Kedua, pelengkap kepada sistem peredaran darah. Ketiga, dia dapat mengangkut lipid. Kenapa kita kata dia boleh mengangkut lipid? Apa kaitan sistem limfa dengan mengangkut lipid ni? Apa kaitannya? Apa kaitan? Kenapa sistem limfa ni dia boleh mengangkut lipid? Apa kaitan sistem limfa dengan mengangkut lipid? Tadi apa? Ada satu statement saya. Kenapa apa kaitan dengan mengangkut lipid? Satu, dia ada kaitan dengan L, E, laktil. Sebab laktil ni sebenarnya dia adalah part of sistem limfa. So laktil ni fungsinya adalah untuk menyerap asid lemak masa proses penyerapan nutrien. Sebab tu kalau kat sini kita kata kat sini fungsi sistem limfa ada 3. Satu adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah sebab dia tolong 15% bendali tisu tu kembali ke jantung. Kedua, terlibat dalam mengangkut lipid kerana laktil itu adalah sebahagian daripada sistem limfa. Ketiga, dia terlibat dalam sistem pertahanan badan sebab dekat nodus limfa ada banyak limfosit dan limfosit ni pula dia terlibat dalam penghasilan antibody. Right. Okay. Now, yang ini siapa ni tadi? Soalan 5. Soalan 5 Amsyah Amsyah. Okey Amsyah, baca cuba terang ni. Saya sebenarnya saya teringin nak dengar suara awak tau. Ya Allah. Awak tak bosan ke dengar suara saya je? Awak tak bayangkan ke macam kan seronok sekali-sekala dapat dengar suara Razi, dapat dengar suara Amsyah kan, Mas Bayu kan. Alright, so Amsyah teruskan. Bismillah. Tapi Syamimi nak baca. Oh boleh. Lagi saya suka. Alright, Syamimi. Okey. A. Nyatakan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan dalam rajah 5. Jawapannya meiosis. Very good. II. Nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di 5AI. Kromosom homolog menyusun di satah khatulistiwa. Okay, very good. Teruskan. B. Terangkan perakuan kromosom pada fasa ini. Kromosom homolog menyusun di satah khatulistiwa disebabkan oleh gentian gelendong. Alright, very good.
Okay, teruskan. Nyatakan kepentingan perakuan kromosom yang dinyatakan di 5BI. Untuk persediaan proses anafasa 1 yang akan menghasilkan bilangan kromosom separuh haploid. Yes, very good. Okay. Oh, lukiskan. Dan dalam ruang di bawah, lukiskan fasa pembagian sel selepas ni. Lepas fasa atas tu tadi kita jawab apa? Meiosis ini fasa apa ni? Tadi Syamimi. Kumpulan Syamimi pun boleh jawab. Kalau yang ni sebenarnya fasa mana? Pak Mat yang mana satu? Profasa 1 ke, metafasa 1 ke, anafasa 1 ke, atau telofasa 1? Yes, metafasa. So selepas metafasa? Selepas metafasa 1? Anafasa. Ya, anafasa 1. So basically gambar dia yang sesuai adalah gambar yang ini, anafasa. So lukisan dia adalah lukisan yang ini. Okay, now soalan saya kebat tahu ini untuk semua orang. Apa jadi kalaulah gentian gelendong tidak berfungsi? Ada satu gentian gelendong tidak berfungsi. So apakah yang akan jadi pada sel anak? Kalau tiba-tiba gentian gelendong tu tak berfungsi, tak dapat menarik kromosom di satah khatulistiwa. So apa kesan kepada bilangan kromosom sel anak? Apa kesan dia? Dia akan bercantum dah bilangan kromosom? Dia akan bercantum. Oh, awak nak cakap dia tak akan pecah Dia, okey, faham. Dia, tapi kalau saya bukan ambil bio, saya tak boleh bagi markah. Lagi. Kita nak bayangkan kalau gentian gelendong ni tak bergerak. Okay, gentian gelendong ni dia tak bergerak. Katakanlah saya nak buat macam ni. This one, dia tak nak gerak . Bila dia tak gerak, kita nak bayangkan, kita nak bayangkan kalau yang ini ini dia, senang kata dia akan bergerak ke sini. Yang ini ada satu bergerak kat sini. So, senang kata kalaulah gentian gelendong itu tidak berfungsi, ending dia akan menghasilkan sel anak yang terdapat terlebih satu kromosom atau terkurang satu kromosom. Dia akan boleh menyebabkan tak disjungsi. Ingat tak? Proses tak disjungsi. Ingat tak? Tak ingat Okey, saya ulang slow-slow tau. Macam ni. Kromosom ni, awak bayangkan kromosom ni buta tau. So macam mana kromosom ni boleh bergerak adalah disebabkan oleh gentian gelendong. So gentian gelendong ni kita bayangkan dia adalah sebagai tongkat. Dia yang akan tarik ke tengah, dia akan tolak ke tepi. Kalau gentian gelendong ni tak berfungsi dengan elok, dia akan menyebabkan ending dia akan hasilkan macam ni. Tapi kalaulah gentian gelendong ni tidak berfungsi dengan elok, dia akan menyebabkan, ini kalau tak elok tahu sebelah sini, dia akan menyebabkan sebelah sini terlebih satu, sebelah sini terkurang satu. So dia akan menghasilkan bilangan kromosom yang mungkin terlebih atau terkurang. So which is kalau yang terlebih ni, nanti boleh jadi anak tu mungkin jadi Down syndrome atau Klinefelter. Kalau yang terkurang ni maybe boleh jadi penyakit Turner syndrome. Sebab Turner syndrome kan dia kurang satu. Alright. Okay, now kita teruskan. Ni siapa sini? Soalan berapa ni? Soalan 6. Okay, soalan 6 saya terang dulu. Kemudian ready. Ni siapa? Insyirah Sekejap, ni kumpulan siapa? Ya, cikgu. Insyirah, tapi Insyirah pilih orang lain. Insyirah saya tak rasa siapa yang tulis jawapan ni Insyirah? Saya. Kalau awak maksudnya saya tak, kalau boleh janganlah Insyirah bentang. Ahli awak hebat-hebat ni Insyirah kan? Ada Ahmad, ada Adam. Lelaki bentang. And then ada Alia Ashikin. So ada Radi. Kembar dia dah hebat tadi kan. So ramai orang hebat kat sini kan. So kalau Insyirah dah tulis jawapan, kita suruhlah orang lain bentang pula. Tapi sebelum bentang tu saya tidaklah berlaku kejam.
bagilah saya terang dulu. Saya terang and then barulah korang ada idea macam mana nak bentang. Okay, nah bismillahirrahmanirrahim. Yang ini, tajuk yang ini adalah kita nak cerita pasal ini adalah hutang oksigen. Okay, now bila kita cerita pasal hutang oksigen, okay kita baca nota ni. Saya suka nota Insyirah. So Insyirah cakap kat sini, fermentasi ataupun sebenarnya nama lainnya adalah respirasi anaerob. Respirasi ada dua jenis. Kalau diguna oksigen namanya adalah respirasi aerob. Kalaulah respirasi itu tanpa oksigen atau oksigen kurang, kita panggil dia adalah sebagai respirasi anaerob ataupun fermentasi. So fermentasi ni ada dua jenis. Okey, ni fermentasi. So apakah itu fermentasi? Fermentasi adalah proses penguraian glukosa tanpa oksigen atau oksigen yang kurang. Fermentasi ada dua jenis. Satu adalah fermentasi alkohol. Awak tengok kalau fermentasi alkohol maksudnya dihasilkan alkohol which is etanol. Kalau fermentasi asid laktik maksudnya dia akan menghasilkan asid laktik. Careful tau kat sini. Kalau fermentasi asid laktik, dia akan menghasilkan asid laktik dan tenaga. Tak ada karbon dioksida. Tapi kalau fermentasi alkohol, dia akan menghasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Tapi hari ni kita cerita pasal fermentasi asid laktik. Nah, fermentasi asid laktik ni berlaku bila? Berlaku apabila sel otot kita dalam keadaan kekurangan oksigen. So dalam apabila otot kita mengalami kekurangan oksigen, kita kata otot itu dalam keadaan hutang oksigen. So saya ulang slow-slow. Apakah itu hutang oksigen? Hutang oksigen adalah apabila otot itu dalam keadaan kekurangan oksigen. So bila otot tu dalam keadaan kekurangan oksigen, otot itu terpaksa menghasilkan tenaga melalui fermentasi asid laktik. So kesan fermentasi asid laktik, dia akan menghasilkan terlampau banyak asid laktik. Asid laktik yang terlampau banyak dekat otot awak, dia akan menyebabkan awak rasa lesu. Kita nak bayangkan, katakanlah saya suruh Insyirah lari, saya ambil lah anak dara. Siapa yang tak suka lari? Katakanlah saya suruh si Aisyah lari, Insyirah lari, Huda lari. So bila lah kita suruh dia lari, kita katakan sukantara, bayangkan sukantara, mesti masa ni pun budak-budak perempuan suka tak, sebab korang tak payah kena lari sukantara kan. So biasa korang lari, kan mula-mula korang lari, bila sampai dekat hujung korang termengah-mengah. Korang rasa sakit. So biasanya adalah kenapa korang rasa lesu atau sakit adalah disebabkan banyak asid laktik. Senang kata fermentasi asid laktik ni adalah apabila otot kita dia menghasilkan tenaga melalui fermentasi asid laktik. Tetapi fermentasi asid laktik ni kesan dia akan menyebabkan otot menjadi lesu. So otot tu menjadi lesu adalah disebabkan banyak asid laktik. Okay. So macam mana kita nak buang asid laktik? Dengan cara bila dah sampai hujung, katakanlah Aisyah ke, Ali Ashikin ke, Insyirah, bila sampai hujung dia orang buat apa? Kita suruh budak perempuan ni lari. Bila sampai hujung, lepas tu budak perempuan dia buat apa? Aktiviti cergas kan? Kita suruh lari sampai ke hujung. Bila sampai hujung dia dah pegang kaki peha dia sakit. Lepas tu dia orang buat apa? Dia orang buat apa? Tarik nafas. Yes, dia orang tarik nafas, dia orang pakrul, dia orang betulkan tudung sampai hati. Now, bila dia sampai dekat hujung, dia akan tercungak-cungak. Kenapa dia tercungak-cungak? Dan pegang kaki tu dia rasa sakit kaki sebab asid laktik banyak. So bila dia tercungak-cungak, maksudnya lebih banyak oksigen akan masuk tau dalam badan dia. Bila banyak oksigen masuk, oksigen tu akan digunakan untuk mengoksida asid laktik itu menjadi karbon dioksida. So senang kata macam ni. Bila dalam otot kita banyak sangat asid laktik kan. Asid laktik ni tak boleh banyak, namanya asid. So kita kena buang asid tu. So macam mana asid laktik tu dibuang? Nanti awak akan tercucungak, kita akan ambil oksigen. So asid laktik plus oksigen, asid laktik akan dioksida oleh oksigen, dia akan menjadi karbon dioksida dan juga tenaga. So saya ulang lagi sekali, apakah itu hutang oksigen? Hutang oksigen adalah keadaan apabila sel otot awak kekurangan oksigen. Apabila sel otot awak mengalami kekurangan oksigen, dia akan mengalami fermentasi asid laktik.
Fermentasi asid laktik akan menghasilkan asid laktik. Asid laktik yang terlampau banyak menyebabkan otot jadi lesu. Okay. Now, kita kata ni hutang. Hutang wajib dibayar kan. So, hutang mesti ada bunga. Nak bayarkan asid laktik tu macam bunga. So, kita kena bayar. Kita kena buang asid laktik tu. So, macam mana kita buang asid laktik tu? Bila kita tarik nafas. Bila kita tarik nafas, kita ambil oksigen. So, asid laktik tu dapat ditukar menjadi tenaga dan juga karbon dioksida. Sampai sini boleh faham tak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. So, siapa nak bentang dalam kumpulan ni? Saya dulu. Ha, hebat. Macam ni lah, gentleman. Okey, teruskan Nama. Rajah 6 menunjukkan penggunaan oksigen semasa bersenam. A1. Apakah yang berlaku kepada penggunaan oksigen di kawasan yang diwakili oleh X? Oksigen berkurangan. A2. Okey. Terangkan mengapa X berlaku semasa senaman cergas. Ketika bersenam, kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Oleh itu, otot berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan mengalami hutang oksigen. Yap, very kamu good. dong. Okey. Boleh. Bismillah. Terangkan apa yang berlaku di kawasan yang diwakili oleh Y. Setelah bersenam, pengambilan oksigen berlebihan mengoksidakan asid laktik kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, hutang oksigen dikatakan sudah dibayar. Very good. Dia. Teruskan. C. Apakah perbezaan antara proses X dengan proses Y? Perbezaan antara proses X dengan proses Y ialah proses Y mengurai glukosa secara lengkap dengan kehadiran oksigen, manakala proses X mengurai glukosa secara tidak lengkap tanpa kehadiran oksigen. Kedua proses good. Y menghasilkan air manakala proses X tidak menghasilkan air. Ketiga, Very proses good. Y berlaku dalam sitoplasma dan mitokondria, manakala proses X berlaku dalam sitoplasma sahaja. Ya, very good. Okey, tahniah. Saya rasa ini yang paling lengkap sekali jawapan dia. Good. Okay, so thank you so much Insyirah sebab buat jawapan yang sangat lengkap. So, kita nak kata X ni adalah keadaan kurang oksigen. Saya rasa baguslah sebab bila baca ni pun saya mudah nak faham. Bila kurang oksigen namanya hutang oksigen. Kat sini hutang oksigen telah dibayar dengan cara apa? Asid laktik akan dioksida oleh oksigen menjadi karbon dioksida dan juga tenaga. Saya rasa bagus lah. Tahniah kumpulan ni. Very good. Okay, now kita teruskan. 7 ni tadi kita dah terangkan. 7 dah kan? Dah tadi kan? Saya terang tadi kan? Dah. Okay, ini pun sudah kan? 8 pun sudah kan? 8 dah kan? Dah. Okay, tahu. 8 ni saya nak cerita sikit je. Tadi saya sangkut sebab ada orang call saya kan. Okay, saya nak cerita sikit. Ini adalah 2 denam. Okay, 2 denam ni, saya nak tambah sikit tau. 2 denam ni, kita nak bayangkan usus kecil, kita ada 3 bahagian. Mula-mula sekali, bahagian tu namanya duodenum. Ending dia sekali, kita panggil dia sebagai ileum. So, duodenum, usus kecil daripada diri duodenum. Duodenum ni selalu orang tak sebut. Saya pun tak tahu dalam sistem, macam awak ada 3 orang anak. Ada 3 orang. Nombor 3 tu macam orang tak kenal. Macam sian dia. Kita ada duodenum, kita ada jejunum. And then kita ada ileum. Nah, bezanya duodenum ni, usus kecil ni, dia tak boleh hasilkan enzim. So dia perlukan BFF. So duodenum ni ada BFF, dia ada 2. Satu adalah pankreas, satu lagi adalah hati. So hati ni, tadi saya kata apakah fungsi hati? Yes, dia membaurkan lemak. Okay, now dan satu lagi, fungsi hati membawakan lemak kerana sebab dekat hati ni ada hempedu. So hempedu akan disimpan di pundi hempedu. Sebab tu tadi saya cakap, kalau jawapan dia hempedu je, dia dah memberi maksud yang lain. Sebab dia tanya pasal organ. So organ jawapannya adalah pundi hempedu. So basically, kita nak bayangkan duodenum ni tak boleh hasilkan enzim. Tetapi kita nak bayangkan dia ada 2 orang BFF yang tolong dia, which is hati dan juga
pankreas. Tajuk ni saya rasa macam banyak sangat. Okay, Cash ada tak? Yang ni Cash ada tanya saya. Okay, kalaulah dekat sini, which is yang ni korang kena alert. Yang ni Cash ada tanya kat saya. Glukosa, kan kita belajar dalam tajuk bab 3, glukosa ni akan diangkut merentasi membran plasma melalui resapan berbantu. Ingat tak? Kita belajar cerita pasal pengangkutan merentas membran plasma, membran sel ada dua jenis. Satu adalah pengangkutan aktif, satu lagi pengangkutan pasif. Pengangkutan pasif kita boleh pecahkan kepada 3, resapan ringkas, resapan berbantu dan juga osmosis. Glukosa adalah molekul besar. So basically macam mana dia nak diangkut merentasi membran sel adalah dengan melalui resapan berbantu. Tetapi glukosa ni ada exceptional dia sikit. Glukosa ni kalaulah di makanan tercerna, penyerapan makanan dan juga penghasilan air kencing, glukosa ni akan diserap kembali ke dalam sel melalui pengangkutan aktif. Maksudnya, walaupun dekat kawasan ileum tu kita bayangkan sedikit, ileum, dekat ileum glukosa sikit, glukosa tu akan terus juga diserap ke dalam kapilari darah melalui pengangkutan aktif. Yang ni awak ingat tau, kalaulah soalan dia tanya, glukosa ni boleh diangkut secara aktif dekat mana? Dia boleh diangkut secara aktif dekat dua tempat. Satu adalah dekat kidney, dekat awak punya nefron. Satu lagi adalah dekat usus kecil bahagian ileum. Okay, so far sampai sini boleh faham tak? So far sampai sini boleh faham tak? Boleh faham tak? Okay, now kalau boleh faham, saya nak bagi awak satu latihan. Sekejap. Sebab boleh faham kan? Bismillahirrahmanirrahim. Awak tunggu sekejap, saya lupa. Okay, nak bagi latihan. Korang tak ada kelas kan hari ni? Sekejap, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sabar sekejap. Saya ada something. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, nice. Okay, saya nak buat quizzes. Okay, selection paste. Okay, continue. Oh ya, kejap. Saya nak share screen. Kejap. Hide all. Okay, share screen. Copy link. Kejap. Korang dah tahu my quizzes. Okay, kejap. Tekan link. Kejap. Dia punya, awak tunggu saya kejap. Nama dia punya ni adalah, enter game dia adalah 210782. Sekejap 210782. Share. Sekejap 210782. Okay. Sekejap. Saya ni selalu lupa. Tolong type untuk saya 210782. 210782. Type 210782. Dah ke? Mekas. Alright. So saya nak share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Share now. Okay. Right, so saya... Oh, ada 2 orang. Baru masuk 2 orang. Sekejap Okay, alright, okay. Kita tengok siapa boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so siapa yang ada tu, kita ada ABC, kita ada Yuen, kita ada Ngeh, kita ada Zer. Nama semua, ya Allah. Patrick ni sedap sikit lah. Cheese ni sedap sikit. Mecha dah, okay, dah tahu dah. Okay, ini Patrick, ABC, Yuen, Ngeh. Hai, kita ada Zer. Kita ada berapa orang ni? Kita ada 10. Korang ada berapa? Ada lagi tak nak masuk ke? Yang lain semua korang nak jadi cheerleader je? Okay. Kita ada Zer. Kita ada 10 orang je. 10 orang je. Okay, 10 je. Yang lain semua tengok. Okay, right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, kita mulakan. Ada tak? Alamak, saya dah tekan. Okay, next. Okay, next. Alright.
Okey, proses penguraian bahan berbentuk kompleks kepada bentuk yang ringkas dikenali sebagai... Apa jawapan dia? Macam mana kita nak tahu? Dia lamanya. Next. Oh, takutnya. Time's up. So, siapa je yang betul ni? Okay, so... leaderboard. Z ni siapa? Terunya. Okay, navigate. Okay, next. Okay, next. Jawapannya adalah... Sekejap, saya sebenarnya tak tahu ni. So macam mana? Next restart is it? Done. Okay, incorrect. So jawapannya adalah katabolisma. So next question. Susah sikit kan? Tapi tak apa. Proses sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas adalah apa? Proses sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Proses sintesis molekul kompleks daripada molekul ringkas. Kita ada anabolisma dengan katabolisma. So this one is which one? Pengsan semua. Time's up. Okay, so next question. Leaderboard. So jawapannya adalah anabolisma. Next question. Oh, soalan dia susah. Bukan susah, dia senang. Tapi kalau korang tak baca buku tak dapat lah. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang tindak balas enzim pada suhu 45 darjah Celsius? Kita tak dapat tu soalan lah. Lama juga 20 saat ni. 16, 15, 14, 13, 12, 13, 9, 8. Come on. Ya, time's up. Okay, so next question, leaderboard. Okay, so tindak balas, jawapannya adalah tindak balas menurun. Okay, so kita tengok next question. Pengsan juga ni. Antara yang berikut, yang manakah membantu enzim berfungsi dengan baik? Saya bagi hint. Kofaktor ke perencat? Saya tak dapat tengok soalan lah ni. Oh, Mardiana. Betul. Mana satu jawapannya? Kofaktor ke atau perencat? Saya bagi dua jawapan. Kofaktor ke perencat? Tolonglah semua betul. Tolonglah semua betul. So, jawapannya adalah kofaktor. Macam mana ni? Sekejap. Lepas tu, next keluar ke? Oh, okay. Lepas tu next question. Okay, faham. 3, 2, 1. Korang nak pingsan sikit lah. Okay, full question. Okay, antara yang berikut, yang manakah perencat enzim? Saya rasa kena 20 saat je lah ni. Mana satu perencat enzim? So, kita ada ferrum, kita ada mercury, kita ada penicillin, kita ada vitamin B. Okay, perencat ni adalah yang boleh melambatkan tindak balas enzim. So, mana satukah yang boleh melambatkan tindak balas enzim? Ferrum ke, mercury ke, penicillin ke atau vitamin B? Lama juga masa dia. Okay, so jawapannya adalah mercury. So, kita tengok kat sini. Okay, tahniah. Ain. So, next. Kita. Full question. Okay, rajah satu menunjukkan struktur P dalam satu sel yang terlibat dalam penghasilan enzim luar. Apakah yang akan berlaku jika struktur P gagal bercantum dengan jasad Golgi? So, dia bawa protein. So, apa jadi? Dekat jasad Golgi tu dia buat apa? Sintesis ke atau dia ubah suai protein? Jawapan dia dua tu je saya bagi. Sama ada dia sintesis ke atau ubah suai. So, bila dia tak bercantum, mana satu? Okay.
Time's up. So, jawapannya tadi, tengok Okay, Ain. Alright. So, next slide. 3, 2, 1. Nak habis lah. Patutlah lama. Ada lagi ke? Full question. Okay, Raja 1 menunjukkan bagaimana enzim berfungsi. Apakah yang diwakili oleh P dan Q? Oh, alamak. Saya tak adalah gambar ni. Saya tak nampaklah gambar dia apa. Dah ke? 12 lama juga. Oh ni yang jawab baru 7 orang. 9, 10. 10 kamu. Ada yang tak sempat jawab. Time's up. So dia punya chart view, jawapan dia. Okay, skip. Okay, so tahniah. So nombor 1 adalah Ain. Okay, nombor 2 tadi Yuan. Ada lagi ke soalan dia? Ni 11, 14. Ada lagi ke? 3, 2, 1. Okay, last lepas tu habis. Saya dah ngantuk lah. Okay, Raja 1 menunjukkan mekanisme tindak balas enzim. So, apakah P, Q, R dan S? P, Q, P ni apa? Q ni apa? Bila dah kahwin ni apa nama dia? Bila dah pecah ni, sekarang Q ni dikenali sebagai apa? Tajuk senang ni. Come on guys. Yup, time's up. So, chart view, leaderboard. Okay, ini siapa ni? Yang nombor 2 ni siapa? Next question. Kita ada berapa soalan ni? So, itu sahaja untuk hari ini. Saya rasa cukup lah tu. Okay, so do you have any questions? Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Stop sharing. Okay, right. Okay. Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya buat refleksi. So, korang ada tak cadangan? Macam mana kita nak buka kelas macam mana nak bagi korang belajar lagi best? Ada tak cadangan nak bagi korang lagi semangat belajar? Cuba bagi cadangan bernas yang boleh kita share sama-sama. Nak bagi korang semangat belajar. Apakah apa benda-benda yang boleh jadikan awak lebih semangat belajar? Refleksi kelas hari ini. Kefahaman. Level kefahaman. Kefahaman anda. So saya tulis kat sini 20 hingga 40%. Kat sini pula adalah 41 hingga 60%. Yang sini pula saya tambah 61 hingga 80%. Yang sini pula adalah 81 hingga 100%. So, launch. Okay, so apa korang punya komen kat sini? Tajuk, okay, cover tajuk yang senang. Betul-betul. Okay, very good. Terima kasih Amsyah. Okay, tajuk cover bab yang senang. Sebab tu pakai buku coklat ni tau Amsyah. Sebab bila kita pakai buku coklat ni kan, buku coklat ni, kalau awak perasan ni semua tingkatan 4 dulu. Tingkatan 4. Sebab saya rasa kalau kita tingkatan 4 boleh cover, so basically tingkatan 5 dia akan jadi mudah lah. Dan lagi-lagi, ada tak lagi cadangan yang lain? Selain daripada Amsyah kata kat sini cover tajuk yang senang. Tajuk form 4 banyak susah. Okay, Amsyah nak cover tingkatan 5 ke Amsyah? Saya fikir tak cover tingkatan 4 ni sebab saya fikir macam tahun lepas kan kita, bukan awak tau, saya rasa macam tingkatan 4 tu macam kan kita ada banyak online kan. Masa tahun lepas kan macam cikgu kan macam struggle nak cari pattern, macam mana nak cari pace. So basically saya rasa form 4 tu kena kuat lah. Tajuk form 4 banyak susah. Kalau lain daripada Amsyah punya ni, ada tak cadangan lain? Saya suka cadangan ni. Sebenarnya cadangan ni bagus tau. So kat sini kan yang faham Alhamdulillah. Okay, ada 13 orang. So gunakanlah hak awak sebagai pengundi. Tolonglah vote. Sebabnya saya nak tahu kalau korang faham ke tak. Benda ni penting tau.
Fakri, awak ada tak buat saya punya ujian? Tiba-tiba saya rasa dulu Fakri macam ada. Fakri ada buat tak? Awak ada buat tak? Which one? Which one yang Google Form Yang hari tu ada buat tak? Ada 3 tu ke? 3 set, lepas tu dengan ujian dia satu dah buat belum? Lagi satu belum. 3 set dah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Awak tak perasan ke yang saya marah kata nak baling pakai kasut tu? Tak. Astagfirullah. Aduh, dah nasib baik lah. Syah, tolonglah kutip kawan awak ni. Saya aduh, awak ni. Tapi nasib baik dia Fakrul tak? Fakri. Nasib baiklah muka korang soleh kan. Cuba Adam jawab macam ni kat saya. Nanti awak pergi tengok balik. Sebab saya tengok, ya Allah, saya nak buat macam mana ni? Ada budak cakap dengan saya, senior ex-senior cikgu. Budak-budak ni cikgu kena PM tepi lah. So basically itulah, saya pun busy sikit. Saya tak sempat nak PM tepi korang. So Fakri buat sebab saya rasa Fakri, kenapa tiba-tiba saya rasa Fakri macam mana? Fakri, dulu awak rajin ada respon dengan suara. Kenapa sekarang dah tak ada suara? Tak tahu lah cikgu.